Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton agenda awal ini. Kami masih lagi memberi fokus dan juga tumpuan khususnya melihat kepada sidang kemuncak ASEAN yang ke-43 dan juga sidang-sidang ataupun mesyuarat berkaitan khususnya yang berlangsung di Jakarta, Indonesia. Baik, untuk waktu ini bertuah sekali untuk saya dapat bersama ataupun nak menemu bual. Saya kira antara individu yang cukup penting dan juga busy sungguh untuk beliau dan juga delegasi Malaysia di pentas sidang kemuncak ASEAN ke-43 di Jakarta ini. Saya bersama dengan Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri MITI, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Assalamualaikum. Apa khabar, Datuk Seri? Waalaikumsalam. Okey, baik. Jakarta so far. Okey. Alhamdulillah baik. Banyak sebenarnya nak dibicarakan, tapi untuk waktu ini kalau lihat kepada apa yang pernah ataupun yang disebut ataupun diutarakan oleh Datuk Seri di platform sidang kemuncak perniagaan pelaburan ASEAN 2023, Datuk Seri ada menyatakan, ada juga menyentuh mengenai keperluan untuk mewujudkan rangka kerja kawal selia untuk meningkatkan kepercayaan mengenai perkongsian data intra-ASEAN antara pihak berkepentingan. Tapi itu dulu. Tapi untuk permulaan ini kita melihat kepada tema yang diangkat oleh Indonesia sebagai pengerusi untuk tahun ini, ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mungkin pada waktu ini, di mana sebenarnya kalau kita bercakap tentang ketersediaan ekonomi, integrasi ekonomi di peringkat rantau ASEAN ini? Ya. Datuk Seri. Terima kasih. Terima kasihlah kerana menjemput saya dalam sesi ini. Mungkin ini hari pertama ASEAN Summit dan sebelum ini ada ASEAN Economic Community punya meeting dan juga sebelum itu ada ASEAN Business Investment Summit dan juga ASEAN Investor Summit. Jadi memang kita dah sini beberapa hari membincangkan soal-soal pilar ekonomi di dalam ASEAN. Tadi saya bersama-sama Yang Perdana Menteri dan juga Menteri Luar Negeri baru saja selesai di plenary session di ASEAN Summit bersama-sama juga dengan ketua-ketua pemimpin-pemimpin negara-negara ASEAN. ASEAN sebenarnya kalau kita lihat sebagai sebuah blok komuniti adalah blok ekonomi yang kelima terbesar di dalam dunia. Tapi apa yang lebih penting ialah kalau kita lihat dari segi pertumbuhan ekonomi. Ekonomi ASEAN dijangka, disasarkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 4.5% berbanding dengan pertumbuhan ekonomi global di antara 2 hingga 3%. Ini menunjukkan bahawa ekonomi ASEAN ini sebuah ekonomi blok yang pertumbuhannya lebih kuat, lebih stronger daripada pertumbuhan global. Dan tadi pun ada dalam perbincangan di ASEAN Plenary Session disebut oleh Managing Director of IMF, Christina, mengatakan ASEAN akan contribute lebih kurang 10% daripada KDNK dunia. Dan di sini sebenarnya kalau kita lihat dari segi pelaburan, salah satu portfolio saya adalah pelaburan. Pelaburan di ASEAN menunjukkan tren yang lain daripada pelaburan, tren yang positif berbanding dengan tren FDI ataupun pelaburan di peringkat global. So FDI sekarang ni yang masuk di ASEAN telah meningkat sebanyak 5% berbanding dengan FDI global yang turun sebanyak 12%. Pada tahun 2022 FDI yang masuk ke negara-negara ASEAN adalah sebanyak 224 bilion US dollar. Iaitu pelaburan yang paling tinggi dalam sejarah ASEAN. Ini menunjukkan ASEAN yang saya sebut tadi, ASEAN Matters, is a epicenter for growth. Menunjukkan kita Malaysia sebagai salah satu negara dalam ASEAN telah mendapat manfaat limpahan ekonomi yang telah mengalir ke ASEAN. So the global supply chain, the realignment of global supply chain, rangkaian bekalan dunia, semua telah datang atau telah dimanfaatkan oleh negara-negara di ASEAN. Dan ini semua data-data yang menunjukkan kalau lihat ASEAN pun sebagai sebuah pasaran pun besar. Kita pun ada bincang di sini mengenai intra-ASEAN trade. ASEAN populasinya lebih kurang 680 juta orang. Dan kalau kita lihat dari segi KDNK ASEAN adalah lebih kurang 3.6 trilion US dollar. Jadi kita pun nak meningkatkan intra-ASEAN trade kita kerana intra-ASEAN trade kita sekarang ni lebih kurang 20%. Dan dari opportunity, peluang untuk meningkatkan lagi intra-ASEAN trade ini juga besar. Itulah sebabnya kita di sini membincangkan banyak hal-hal ekonomi untuk meningkatkan investment, pelaburan dan juga perdagangan di antara negara ASEAN dan juga ASEAN bersama dengan di peringkat global. Datuk Seri ada menyatakan tentang kalau kita melihat kepada pertumbuhan di rantau ini boleh disifatkan ataupun bolehlah dibanggakan. Tapi kalau nak
kalau tak adalah kalau kita nak buat perbandingan blok ekonomi di rantau ASEAN nak dibandingkan dengan blok ekonomi di peringkat contohnya EU, Persatuan Eropah. Tetapi disebutkan tadi 20%, malah ada yang kata sebenarnya yang disasarkan adalah lebih tinggi 30%, tapi blok ASEAN itu sendiri tak mampu nak capai intra-trade rantau ataupun regional trade itu sendiri. Tapi untuk waktu ini apa sebenarnya yang mengikat, ataupun kalau kita nak bercakap ASEAN perlu ataupun boleh menjadi epicenter of growth, sebelum kita nak cakap pasal beyond ASEAN itu sendiri, tetapi dalam kalangan rantau ASEAN itu perdagangan intra itu pun tidak begitu membanggakan. Mungkin apa yang menjadi punca, apa yang mengikat rakan-rakan dalam ASEAN itu sendiri? Ya betul, memang saya cakap tadi peluang itu kita capture lebih besar market tu banyaklah ya, kita opportunity to increase intra-trade itu besar. Sebenarnya kalau kita lihat pertumbuhan intra-trade ASEAN pun telah jatuh berbanding tahun lepas, jatuh lebih kurang 9% ya. Dan ini adalah disebabkan kita baru saja melalui pandemik COVID-19 yang perlukan masa, terutamanya setengah-setengah industri itu, terutamanya pelancongan dan sebagainya. Tetapi bagi saya yang pentingnya ialah kita lihat ke hadapan, dan salah satu cara nak meningkatkan perdagangan di antara negara-negara ASEAN ialah melalui digital economy ataupun e-commerce ya. Dan di sini di peringkat ASEAN Economic Community Council meeting hari itu, kita telah sebenarnya pada hari Ahad lepas melancarkan ya Digital Economic Framework Agreement ataupun DEFA yang kita harap dapat kita dapat memeterai perjanjian itu pada tahun 2025. Pada tahun 2025 penting kerana Malaysia adalah pengerusi ASEAN pada tuan rumah pada tahun itu. Dan di sini kita nak meningkatkan perdagangan di antara negara ASEAN melalui digital economy. Ini e-commerce, e-trade lah, kerana kita menyasarkan pada tahun 2025 e-commerce ni, digital economy akan dari segi perdagangan akan mencecah $1 trilion dan tahun 2030 akan mencecah $2 trilion dan perancangan ini kenalah mula-mula awal, dan kita bersama-sama dengan negara-negara lain telah bersetuju untuk mempertingkatkan pelaburan infrastruktur yang diperlukan untuk digital economy kita dapat berkembang dengan pesat. Datuk Seri ada menyebut tentang Digital Economy Framework Agreement DEFA, tapi dalam mungkin bahasa yang paling mudah, apa yang manfaat yang boleh didapat dari komuniti ASEAN dapat, dan bahasa yang paling mudah sekali untuk rakyat Malaysia dapat daripada DEFA ini? Betul. Kerana kita dalam perbincangan pun banyak menyentuh mengenai apakah limpahannya kepada syarikat-syarikat tempatan, terutamanya micro dan juga SME lah, ya, dan limpahannya kepada rakyat kita sendiri. Dan salah satu cara untuk memastikan pertumbuhan KDNK ini lebih inklusif, yang bukan saja kepada syarikat besar dan golongan-golongan tertentu, ialah melalui digital economy, ya, e-commerce. Kerana e-commerce ini membenarkan syarikat-syarikat kecil, PKS kecil kita dan juga PKS mikro untuk menjual ataupun barang-barangan mereka di peringkat antarabangsa, terutamanya di negara-negara ASEAN. Jadi daripada kita melihat, kita bukan saja e-commerce platform yang penting, ini e-commerce payment, ya, digital payment, digital guideline, begitu pasal data dan sebagainya. Ini semua memerlukan perancangan dan juga alignment bersama dengan negara-negara ASEAN yang lain supaya tidak ada birokrasi ataupun tidak ada masalah apabila syarikat-syarikat kecil kita ingin mengeksport produk dan barangan mereka ke negara-negara, terutamanya negara-negara dalam rantau ASEAN ini. Dan Sri, kalau boleh beri sedikit bayangan di mana sebenarnya kedudukan kerjasama ataupun integrasi ekonomi negara-negara ASEAN pada waktu ini? Dia ada tahapnya berbeza berbanding dengan negara-negara ini, macam Malaysia contohnya dengan Indonesia. Kita di sini adalah rakan dagang kita yang besar, rakan dagang ketiga terbesar, dan banyak sekarang ni kalau kita lihat ya dari segi perdagangan, banyaknya produk-produk yang bersifat komoditi, ya, dan dari segi jumlahnya pun banyak. Pelaburan pun dari syarikat-syarikat besar. Yang kita nak lihat ini supaya limpahan ini dapat dinikmati oleh syarikat-syarikat PKS dan micro PKS kita juga, dan membantu komuniti-komuniti kita, ya. Dan oleh itu saya percaya DEFA ini akan membantu
supaya pertumbuhan yang dinikmati oleh ASEAN, tadi ada sebut ASEAN, pertumbuhan kita pun besar, pesat banding dengan ekonomi global, tapi nak pastikan kerana ada kajian menunjukkan ini contoh FDI lah ya, 60% yang dimasuk FDI yang masuk itu dinikmati oleh 1% saja oleh syarikat di sini. Oleh itu kita kena pastikan, nanti saya boleh sebutlah kalau ada masa pasal kita punya plan perindustrian kita, National Industry Master Plan, untuk kita pastikan lebih ramai rakyat dan juga syarikat-syarikat tempatan dapat limpahan daripada FDI yang masuk ini dan juga peningkatan perdagangan. Kerana banyak lagi peluang yang kita belum dapat leverage lah. Satu lagi isu macam industri halal, macam-macam lagi sebenarnya. Peluang tu besar dan kita kena pastikan platform tu dah sedia untuk kita berkembang dari segi perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Alang-alang Datuk Seri dah menyentuh tentang ekonomi digital ni, mungkinlah nak tanya tentang masih juga berkaitan dengan ASEAN, Malaysia dan juga Indonesia. Apa yang boleh kita ambil manfaat dan juga apa yang boleh kita ikut? Kalau kita lihat di Indonesia itu sendiri, digital ekonominya, ekonomi gignya, banyak sungguh unicorn yang berada di Indonesia ini. Apa yang mungkin boleh, ada perkara-perkara baik yang berada di Indonesia yang mungkin, bukanlah kata tiru, tapi mungkin ada jalan yang mereka tunjukkan yang boleh kita ikut sama? Ya, saya ni sebenarnya dah lama dekat Indonesia ni sebelah ni. Sebelum ni saya pun pernah menjadi Presiden Komisioner sebuah bank di sini. Jadi kita dapat lihat apa yang dibuat di sini banyak memberi impact positif kepada rakyat Indonesia. Tetapi kita dapat juga pastikan pelabur-pelaburan yang masuk itu adalah pelaburan yang memberi impak yang positif. Dan di sini Malaysia banyak syarikat-syarikat Malaysia, syarikat swasta, syarikat GLC kita yang ada di Indonesia dah lama, dan banyak lagi yang masuk. Saya tahu ada 2-3 syarikat pemula juga yang datang ke Indonesia. Dan kenapa? Kerana Indonesia, of course, dari segi pertumbuhan KDNK-nya pesat, sama dengan ASEAN, dengan negara ASEAN. Tetapi kalau kita lihat pasarannya besar. Pasaran di sini adalah penduduk di Indonesia ni lebih kurang 280 juta. Tinggal lihat rakyat ASEAN lebih kurang 680 kan. Jadi ini satu pasaran yang penting bagi ASEAN, dan pertumbuhan kukuh di Indonesia ni akan memberi limpahan yang positif juga kepada syarikat-syarikat yang ada membuat pelaburan dan perdagangan bersama dengan Indonesia. Okey. Baik, Datuk Seri, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini nak tanyakan kepada Datuk Seri. Tadi Datuk Seri ada cakap pengalaman Datuk Seri sebenarnya membantu dalam apabila kita bercakap tentang ekonomi digital, kita bercakap tentang unicorn khususnya di Indonesia. Semalam Datuk Seri di pentas sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN 2023 pada hari Isnin Datuk Seri ada menyatakan tentang perlunya untuk mewujudkan regulatory framework ataupun rangka kerja kawasan untuk kita melihat pada perkongsian data intra-ASEAN untuk pihak berkepentingan. Semuanya itu kita akan bincang selepas ini dalam Agenda One. Baik, kembali dalam agenda awal ini, saya masih lagi bersama dengan Menteri MITI ataupun antara individu yang saya rasa cukup penting dalam kita melihat kepada suara delegasi Malaysia di sidang kemuncak ASEAN yang ke-43. Datuk Seri, mungkin kita nak teruskan diskusi dan juga kita melihat pada fokus apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri pada persidangan pada hari Isnin, yang mana Datuk Seri ada menyatakan mengenai kepentingan dan juga cabaran GRP itu sendiri. Malah Datuk Seri ada berkongsi pengalamannya dalam mengemudi salah sebuah bank dan juga berkaitan dengan perkongsian data intra-ASEAN antara stakeholders. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh diberi sedikit gambaran dan juga penjelasan yang lebih mudah. Kenapa perlu implementasi kita melihat kepada GRP ataupun regulatory framework ini? Ya, terima kasih Fauzi. Ya, saya telah dijemput untuk memberi sedikit ucap tama di Investment Business and Economic Summit, ASEAN Business Economic Summit, di mana saya diminta untuk mengulas mengenai GRP ataupun Good Regulatory Practice ini, terutama dari segi data, daripada segi digital economy. Kerana saya sebut tadi pasal DEFA, syarikat-syarikat di negara-negara ASEAN memang
memerlukan dukungan dan sokongan daripada policy makers daripada kerajaan supaya polisi-polisi dan perundangan yang dibuat itu lebih transparan kerana ialah satu isu data bagaimana kita boleh share data ke tidak, dan keduanya mengenai payment dan sebagainya. Saya bagi contoh yang semasa saya di bank semua bank di Malaysia, kita ada bekerja rapat dengan Indonesia, dengan Singapura mengenai transfer of funds, pembayaran yang dibuat untuk syarikat-syarikat tempatan dan juga persendirian, di mana kerana kita boleh berkongsi data ini di bawah kedua central bank masing-masing, Malaysia dan Singapura, MAS dan Bank Negara, membolehkan lebih banyak transaksi dibuat dengan lebih transparan, tetapi pada masa sama memudahkan peniaga-peniaga juga untuk berbuat perniagaan. Dan di sini baru-baru ini juga kita Singapura, Malaysia, Thailand semua telah membuat persetujuan untuk QR code payment dan sebagainya. Ini semua membantu peniaga-peniaga sebenarnya, terutamanya peniaga-peniaga kecil, PKS semua, untuk memudahkan pembeli-pembeli dan juga penjual-penjual berinteraksi dari segi perdagangan. Dan oleh itu perbincangannya mengenai apakah kerajaan masing-masing berdapat membantu supaya polisinya lebih jelas, lebih transparan, dan juga bagaimana kalau boleh kita untuk bantu dari segi financingnya juga, dari segi ekosistem digital ekonomi ini memerlukan support, financing support untuk dipermudahkan lagi. Satu lagi isu yang banyak dibincangkan ialah dari segi sustainability daripada kelestarian. Bagaimana juga digital ekonomi ini dapat membantu syarikat-syarikat untuk memenuhi syarat-syarat ESG yang baru ini. Okey, dan untuk menyelaras amalan kawal selia ataupun regulatory framework itu berkaitan dengan perkongsian data secara menyeluruh, apa yang perlu dilakukan? Tadi dikongsikan oleh Datuk Seri, Malaysia, Thailand dan juga Little ASEAN yang selalu disebut ini telah pun bermula. Tapi di peringkat ASEAN ataupun di rantau ASEAN di negara-negara yang lain ini bagaimana? Apa langkah kecil yang perlu dilakukan sebelum kita nak bercakap pada satu anjakan yang lebih besar? Dari segi polisi dengan perundangan itu penting, tapi juga dari segi infrastruktur. Infrastruktur, kerana kita sekarang risau pasal digital threats kan, dari cyber security kita, cyber risk kita dan sebagainya. Jadi infrastruktur itu kenalah mempunyai structure dan parameter yang kukuh. Dan perundangan pun kenalah selaras, kerana tak boleh yang satu negara berbeza sangat dengan negara lain sampai kita tak boleh dari segi data contohnya berkongsi dan sebagainya. Tapi saya yakin kita dapat lihat bahawa kepercayaan dan keyakinan negara-negara ASEAN bahawa perdagangan ini akan membawa prosperity dan peace dan sebagainya. Kita perlu memastikan we have to start somewhere, kita kena bermula dari small steps, dan insya-Allah saya yakin dan optimis yang kita kalau kita terus mengadakan perbincangan seperti ini, insya-Allah kita akan dapat mencapai matlamat kita supaya lebih banyak rakyat di negara ASEAN ini dapat memanfaatkan ekonomi ASEAN. Okey, kita dah bercakap ataupun kita dah menyentuh berkaitan dengan rebuild ataupun recovery ekonomi. Kita juga bercakap tentang digital ekonomi. Saya kira satu lagi pillars ataupun cabang yang penting yang perlu kita bercakap tentang tema epicentrum of growth ini melihat kepada sustainability. Pertumbuhan, tumbuh bukan sekadar tumbuh, tetapi pertumbuhan yang jenis apa yang perlu diberi fokus. Kalau nak menjadi satu pusat ataupun hub bagi pertumbuhan ekonomi global, sudah tentu sustainability ataupun pertumbuhan mampan itu yang perlu diutamakan. Mungkin dengan mengambil kira keupayaan ataupun apa yang ada di peringkat ataupun kelebihan ASEAN pada ketika ini, sejauh mana ASEAN itu mampu menjuarai pertumbuhan mampan di peringkat global, Datuk Seri? Ya, terima kasih Fauzi. Pertumbuhan mampan ini penting. Kita pun ada perbincangan di peringkat ASEAN mengenai kita punya sasaran untuk carbon neutrality. Kita punya visi untuk carbon neutrality di ASEAN. Malaysia of course kita punya sasaran juga, net zero kita di pada awal pada tahun 2050, dan di sini kita dapat lihat isu tenaga baru renewable energy. Kita negara ASEAN banyak membincangkan bagaimana kita perlu
menolong membantu sesama sendiri dalam green energy ini. Kita nak talk about energy punya grid, ya, the connection, energy connection between all the ASEAN countries. Tapi yang penting bagi saya ialah kalau kita lihat dari segi sustainability ini, kita mesti bersedia untuk membuat pelaburan yang tinggi untuk transition. Tapi transition ni perlu transition yang fair dan juga yang adil, ya, dan juga yang sama lah dan just. Ya, oleh itu bila kita banyak berbincang di sini ialah di antara negara ASEAN kita semua bersetuju arah yang patut dicapai, ya, matlamat yang patut dicapai. Dan masa itu pun kita perlu berbincang kerana negara-negara berada di tahap pembangunan yang lain. Cuma kerisauan kita dan kerisauan saya terutamanya ialah apabila ASEAN, negara-negara ASEAN ini ingin buat nak ekspor contohnya ke blok-blok lain, EU contohnya dan sebagainya. Mereka mempunyai syarat-syarat yang lain yang mungkin lebih ketat. Yang saya risau ialah sama ada dua, ya. Satu, sama ada syarikat-syarikat kita terutamanya syarikat PKS bersedia untuk memenuhi syarat-syarat ESG yang ketat di blok-blok ekonomi yang lain, ya, terutamanya negara-negara maju. Yang keduanya, saya tidak mahu yang mereka ada yang menggunakan isu syarat-syarat ESG sebagai another non-tarif barrier lah, ataupun sebagai mempertahan ataupun protect their own industri di negara masing-masing. Ya, itu salah satu isu yang saya rasa tidak adil lah kalau you use issue of ESG sebagai sebenarnya nak protect your own industry, ya. Itulah antara isu-isu yang dibincangkan di sini di ASEAN. Dan sebenarnya kalau di peringkat serantau ni bolehlah dibanggakan Malaysia antara terkehadapan dalam aspek ataupun daripada sudut peralihan tenaga. NETR. Mungkin pada waktu ini dan dalam tempoh setahun ataupun 2 tahun 2025 Malaysia akan jadi tuan rumah. Jadi persiapan dan juga fokusnya itu, bagaimana Datuk Seri melihat Malaysia perlu champion dan juga membawa ASEAN, rakan-rakan lain untuk kita melihat ke peringkat yang lebih besar dalam kita bercakap tentang green economy, kita bercakap tentang sustainability ataupun pertumbuhan mampan ini. Ya, ya betul, kerana Malaysia sebagai tuan rumah ataupun pengerusi untuk ASEAN pada tahun 2025, kita ada post 2025 punya vision. Kita telah sedap membincangkannya sekarang juga. Lagi 2 tahun, tahun 2025 kita habis the vision of 2025 ni, kita ada visi yang baru. Dan pertamanya saya nak ucapkan terima kasih lah juga kepada Indonesia kerana mereka telah have led the way for this year lah. Untuk tahun ini sebagai tuan rumah memang berjaya membuat beberapa pengumuman penting, dan kita di sini memang lepas ni Laos dan lepas itu Malaysia lah. So untuk Malaysia ada banyak persediaan yang telah dibuat, dah mula pun sekarang. Tahun 2025 jugalah dengan DEFA, kita juga ada ASEAN, kita pun sebagai negara koordinator antara ASEAN dan India, kita membincangkan FTA dengan India juga contohnya. Itu pun targetnya tahun 2025. Dan pelbagai lagi target-target atau sasaran yang kita insya-Allah akan cuba capai pada masa kita menjadi tuan rumah ASEAN pada tahun 2025. Datuk Seri, untuk sidang kemuncak kali ini juga Indonesia mengambil satu langkah yang cukup besar untuk menganjurkan ASEAN Indo-Pacific Forum IAPF. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan, kita bercakap tentang bagaimana nak memakmurkan ataupun nak melihat kepada integrasi ekonomi di peringkat rantau ini, tetapi satu perkara yang lebih penting, kita melihat kepada beyond ASEAN, apa yang melangkaui potensi dan juga peluang ASEAN, lebih pada ASEAN ini. Apa yang boleh kita lihat tentang manfaat ASEAN memberi fokus bukan saja di rantau ini tetapi di luar peluang-peluang yang lebih besar yang ada tu sih. Ya. Jadi bagi Malaysia dan juga ASEAN lah, ya, kita insya-Allah pada tahun ini kita memang positif lah growth pertumbuhan KDNK untuk ASEAN, tetapi cabarannya ialah global trade lah, perdagangan. Dapatlah lihat global trade pun semakin kurang, ya, pertumbuhannya kerana ekonomi global pun agak terkesan dengan geopolitiknya, ya, dengan trade war-nya dan sebagainya. Yang kita boleh lihat kadar inflasi yang tinggi, yang kadar faedah ataupun industri yang masih lagi tinggi dan dijangka akan berada di tahap tinggi yang lebih lama.
Ini sedikit sebanyak akan memberi kesan ya kepada negara-negara ASEAN, kerana banyak negara-negara ASEAN ni ekonominya terbuka. Yang Malaysia sendiri KDNK kepada trade to GDP kita lebih kurang 140%. Dan kalau kita lihat dari segi perdagangan di negara ASEAN pun lebih kurang 3.6 trilion US dollar, dan sama saiz dia dengan perdagangan di Asia juga 3.6 trilion US dollar. Oleh itu negara-negara ASEAN ini memang akan ada terkesan lah dengan the slowing down of the global economy. Oleh itu bagi negara-negara ASEAN kita kena lebih opportunistic ya. Dari segi pelaburan banyak ada yang masuk kerana reshoring, nearshoring, onshoring ini, tetapi dari segi ekspor walaupun Malaysia alhamdulillah kita punya trade surplus masih lagi positif ya, tetapi kita punya the demand factor itu ada mengakibatkan harga-harga komoditi kita lebih rendah dan juga ekspor kita pun mungkin lebih terkesan lah. Datuk Seri, saya ada lebih kurang dalam 1 ataupun 2 minit akhir ini mungkin boleh dikongsikan. Boleh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia di sidang kemuncak ASEAN yang ke-43 ini, dan sudah tentu usaha ataupun inisiatif untuk meletakkan posisi Malaysia di pentas global. Ada yang mengatakan kita berada di right track, di landasan yang betul. Kita tahu yang Bapak Perdana Menteri juga membawa tema ataupun membawa konsep Malaysia Madani, ekonomi madani. Bagaimana kerangka ataupun framework ekonomi Malaysia Madani ini mungkin boleh dibawa juga diketengahkan dalam sidang kemuncak di peringkat ASEAN ni, Datuk Seri? Ya, memang di peringkat di ASEAN, bagi saya bila ekonomi ini kita selalu bercakap mengenai perkembangan negara ASEAN dari segi KDNK, tetapi perkembangan atau pertumbuhan KDNK kita mestilah lebih inklusif. Ini samalah dengan apa yang disarankan dalam ekonomi madani. Hari ini pun Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyebut bagaimana pentingnya pertumbuhan ini yang kita dapat dinikmati oleh negara-negara ASEAN ini lebih inklusif, lebih adil ya, dan menyebut juga mengenai ekonomi madani, dan bagaimana Malaysia juga akan bersedia untuk berkongsi pengalaman kita terutamanya dalam apa yang kita war-warkan dalam ekonomi madani. Okey, baik. Terima kasih Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri, yang mana banyak sekali kita berkongsi dan juga input-input daripada hasil diskusi, dan lebih kurang dalam setengah jam ini kita bercakap bukan saja melihat kepada ASEAN sidang kemuncak ASEAN yang ke-43, dan juga kita sebenarnya persediaan menuju kepada tahun 2025 yang mana Malaysia akan jadi pengerusi dan juga tuan rumah bagi sidang kemuncak di peringkat rantau ASEAN ini. Sekiranya itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain. Salam hormat.